Sebab tu kita tak rasa pun, Masya Allah, kali pertama Allah bagi, kali kedua Allah bagi, kali ketiga. Hari-hari Allah bagi nafas ni, nafas yang daripada bangun tidur sampai sekarang, tak tahu berapa punya banyak, tak tahu puluh ribu, ratus ribu, dan sejak daripada hidup kita bernafas. Tapi sebab hari-hari, jadilah kita macam orang tadi. Kan? Dan kita akhirnya rasa Allah pula bersalah. Kenapa tak bagi? Kan? Allah yang tiba-tiba kita salahkan. Aku nak jadi Allah tak bagi. Allah pula kena marah. Kan wasiat benda ni wasiat Nabi kepada Muaz ibn Jabal. Ya Muaz, inni wallahi la uhibbuk. Nabi pesan, jangan kamu pernah berhenti daripada lepas solat baca Allahumma a'inni ala dhikrik wa syukrik. Nampak tak? A'inni ala dhikrik. Mula zikir lah. Zikir ni makna ingat dulu. Sebab kalau tak ingat Allah, tak mungkin kita syukur pada Allah. Tapi bila once kita dapat secara conscious, kita dapat ingatan tersebut, apa yang kita nak letak dalam ingatan? Ingatan untuk syukur pada Allah. Jadi syukur tu jadi konten. Ingat Allah menjadi jalan untuk masukkan konten syukur pada Allah. Nak menunjukkan bahawa syukur ni kita banyak terlepas pandang. Banyak kita terlepas pandang. Okey, cerita seorang kawan. Dia letak minyak kat petrol pump. Tak minyak. Ada yang penjaga tu datang, bukan Malaysian, ya. Jadi pun kan, jadi dia rasa macam, macam kita semua ni kan berfikir satu hari, apa aku nak bagi ya. Dan hidup kita ni kan ada satu benda, yakni apa aku nak bagi, apa aku boleh bagi, apa aku nak bagi, apa aku boleh bagi. Bukan apa yang aku nak dapat, apa yang aku terima kan. Jadi lepas dia tak minyak, ya, dia pun ulurlah duit RM50 kat kawan ni. Jadi bila dia ni dapat RM50, ya, mungkin besar RM50, dia rasa sampai begitu berterima kasih, sampai dia tak tahu nak buat apa lagi. Macam seolah-olah apa lagi aku nak buat kat orang yang bagi aku RM50 ni. Okay? Sebab just nak bagi tahu bahawa berharganya RM50 tu. Yang kawan dia cerita, dia menangis. Kenapa? Sebab, ya Allah, aku bukan dapat RM50 daripada Allah. Tapi aku tak rasa pun macam dia rasa. Dia dapat RM50 satu nikmat. Ya? Dia rasa tak tahu nak buat apa ni. Macam, tuan-tuan, mana kawan saya tadi? Yang dia macam habis cara nak, Masya Allah, nak tunjukkan happy-nya kat ni. Nak tunjuk berterima kasihnya. Jadi air muka dia, gerak bahasa badan dia tu menyebabkan dia, Allah rasa macam belajar satu benda. Ya Allah, dia hargai apa yang aku bagi, sampai dia cuba tunjuk terima kasihnya tu, sampailah dah, mana kawan saya tadi? Sampai kawan dah pergi masih lagi, kan, dah sampai belok ke mana tau, ke section 8 ke apa benda, masih lagi kalau boleh, nak terima kasih tu. Okey, habis satu episod. Kali kedua, kalau bagi sekali lagi agaknya, ada tak impression itu berlaku? Dia dah mula rasa macam, okey, ya, of course masih lagi, tapi keterujaan tadi tu mungkin dah kurang. Ya, dia terima kasih sebab dan ramai-ramai orang, orang ni bagi. Mungkin kali ketiga, bagilah dulu kali ketiga kita bagi lagi, adakah macam teruja kali pertama? Tak. Sebab dia rasa, orang ni memang bagi aku. Mungkin sebab dia ada duit lebih, maka dia bagi aku. Selama ni tak. Dia tak fikir pun orang tu duit lebih. Kenapa aku dapat? Kali keempat, itulah ni tak best saja ya orang. Kali keempat kita tak bagi. Dia nampak kita macam bersalah. Walaupun dia tahu bukan ada salah siapa, tetapi kenapa tak bagi? Macam kita pula berhutang dengan dia. Itulah kita. Sebab tu kita tak rasa pun, Masya Allah, kali pertama Allah bagi, kali kedua Allah bagi, kali ketiga. Hari-hari Allah bagi nafas ni, nafas yang daripada bangun tidur sampai sekarang, tak tahu berapa banyak, tak tahu. Kan ada kira, tak tahulah. Kalau ada yang di sini memang Alhamdulillah Ustaz, saya kira Ustaz sebab nak bersyukur pada Allah ya. Punya banyak, tak tahu puluh ribu, ratus ribu, dan sejak daripada hidup kita bernafas. Tapi sebab hari-hari, jadilah kita macam orang tadi. Kan? Dan kita akhirnya rasa Allah pula bersalah. Kenapa tak bagi? Kan? Allah yang tiba-tiba kita salahkan. Aku nak jadi Allah tak bagi. Allah pula kena marah. Macam kita kena marah dengan orang tu kan. Jadi, ini tabiat nikmat kepada manusia. Sebab tu kita, ya,
Saya ni bila tang ni memang saya sebut pada diri saya sendiri ya. Nasihat ni bukanlah untuk orang, untuk memang diri sendiri. Bila kita dapat nikmat, dan nikmat dalam konteks ni apa dia? Nikmat ayatun. Sebab sekarang ni kita terlepas pandang ayatun itu nikmat. Bila aku boleh nikmat makru'ah, baca ayat Quran itu nikmat. Dan nikmat yang kedua bila sebut ayat adalah manzurah. Manzurah ni adalah setiap benda yang kita perhati pada makhluk yang menyampaikan kita kepada Allah, maka itu nikmat. Petunjuk itu adalah nikmat. Ayat itu adalah nikmat. Cuma kita pecah dua. Cuma saya sebutkan ni, kenapa kita tak rasa nikmat? Tadi kita dah cerita antara sebab-sebabnya. Dan antara sebab yang besar pastinya adalah kenapa? Sebab syaitan. Ya, syaitan. Nak tak nak kita kena masuk. Itu juga itu adalah merupakan faktor. Di samping tabiat manusia tadi yang kita cerita tu tabiat kita. Ya, bila dapat berulang kali kita tak hargai. Kita hanya hargai nikmat bila terlepas daripada tangan kita. Selagi ada dalam genggaman, selagi boleh bernafas, kita tak rasa nikmat nafas ini nikmat. Tetapi saat satu hari yang tiba-tiba ada gangguan dan kita tak boleh bernafas, baru kita tahu itu nikmat. Nikmat hanya dirasai setelah nikmat lepas dari genggaman. Ya. Dan kan kita tahu syaitan bila serang kita, syaitan bila mula menyerang manusia, maka tempat paling strategik dalam diri manusia ialah perasaan syukur. Perasaan syukur. Sebab tu kan syaitan, saya banyak kali dah sebut ni untuk, bila saya sebut banyak kali itu memang saya nak ingatkan diri saya. Ya, sebab itulah Allah menyebutkan bahawa syaitan menyebut kepada Allah, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata syaitan, kata iblis, aku datang manusia depan mereka belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Maknanya syaitan bukan datang depan-depan, tetapi depan, belakang, kanan, kiri. Itu cara modus operandi syaitan kepada kita semua. Dan dia datang untuk menyerang. So apa yang diserang? Dia menyerang perasaan syukur. Ya, kalaulah tentera Amerika dia nak serang ke satu tempat, tentu dia serang tempat yang strategik kan? Mungkin pusat komunikasi, mungkin pusat tenaga, itu yang diserang. Sebab kalau serang tempat strategik, maka lumpuhlah negeri yang diserang tersebut. Rupanya dalam diri kita tempat strategik yang akan diserang oleh syaitan nombor satu adalah perasaan syukur. Sebab tu dikatakan bahawa thumma kemudian setelah aku serang la tajidu, wahai Allah, engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Hari ini berapa ramai kita duduk dalam majlis ilmu, ya Allah, syukurnya ya Allah. Syukur tak? Syukur juga kan? Syukur juga, yalah, dah tak ada apa pun. Kan?